Maka jadilah makna musyahadah situ. Maka jadilah makna musyahadah akan Allah Ta'ala itu dengan basirah. Basar tak berjejak kan. Al-basar la yara illa al-khalaq, wal basira la tara illa al-haq. Ya. Mata luar dia tak layak dia tengok makhluk ni dan ya, mata dalam dia tengok dia tuan. Tapi tengok bukan tengoknya gitu ni, tengok mana syuhud. Ya, muraqabah, dia musyahadah ia akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan basira yang sudah bersih suci dia. Maka jadilah makna musyahadah akan Allah Ta'ala itu dengan basirah itu dipanggil zauq hati. Ya, makna rasa hati. Sebab mengenal dengan cara ilmu tauhid khas ni dengan zauq, wujdan, syuhud, ayan, zauq, makna rasa. Maka nak dapat rasa dengan Allah kena padam rasa dengan makhluk. Kalau lagi nampak makhluk besar, dia takkan terasa kebesaran Tuhan. Kalau nampak makhluk terhebat, dia takkan terasa kehebatan Allah Ta'ala. Tuhan tak izin, Tuhan kunci, Tuhan buka. Padam ya kewujudan makhluk, baru dia rasa kewujudan Tuhan. Ya, padam kebesaran makhluk sehingga dia tengok hatta yastawiya indahu awadan al-faqir wal ghina. Sampai tu dia pandang orang kaya miskin serupa, tak ada apa tuan. Dia tengok apa batu dengan emas sama aja, baru Tuan buka kunci tu. Bermakna kalau tair tak sama, emas lain lain, bermakna dalam pandangan dia ada unsur nafsani, ada unsur nafsu. Bila unsur nafsu dia najis, kotor, macam mana nak masuk mahligai makrifat? Tak boleh. Ya, dia kena buang tu. Itu maksud dia. Mana zauq dengan hati tadilah. Ya, tu dia kata tadi rubbama warada alaikal anwar. Tuan hantar nur, tapi hati tu berkeladak lagi. Maka dia tarik balik. Maka nak dapat dia farrig qalba, kosongkan qalbi kita. Ya, tu. Zauq akan hati akan Allah Ta'ala, yakni rasanya akan af'alnya atau asma'nya atau sifatnya atau zatnya dengan sifat makna zauq, dengan sifat zauqi, rasa. Bukan dengan sifat i'tiqadi. I'tiqadi tauhid am. Ya, dibina dengan dalil dan burhan. Tinggal akidah kita dia. Itu peringkat awam. Yang ini nampak rasa. Ya, bila rasa dia kena apa tuan? Kena swab lah tuan. Ya, kena swab dia, baru telan baru dia rasa. Dia rasa akan af'al Tuhan, asma' dia, sifat dia dan juga zat dia. Ya, dia rasakan dengan apa? Bila padam saja. Anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al muqawwin. Engkau bersama makhluk lagi tak layak dengan Tuhan, tak layak dengan asma' dia bila kau pandang asma' makhluk, tak layak af'al dia bila kau rasa af'al makhluk. Ya, engkau dengan makhluk tak layak lagi. Anta ma'al aqwan bila ma lam tusyahid muqawwin. Lebih selama kau tidak musyahadah akan Allah. Jadi mafhum mukhalafah dia, bila dia musyahadah dia, pandangan makhluk mesti terpadam. Dia tak boleh berhimpun dua tu. Ya. Dan kaifa keempat tadi, kaifa yang masyhur, kaifa yashruku qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi marti. Macam mana hati kamu nak percaya rupa makhluk dalam kalbi kamu? Buang rupa makhluk baru dapat cahaya. Ya. Kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bi syahwati. Macam mana kamu nak berjalan ke Tuhan sedangkan kamu diikat dengan nafsu? Mana terikat dengan nafsu berlawanan, nidid dan lawan did, bukan nakid. Lawan did, ad-did dan la yajtami'an. Bila did dia tak boleh istimak, siang dengan malam, panjang dengan pendek, gerak dengan diam, dia tak boleh berhimpun tu. Bila ada gerak diam tak ada, bila ada panjang pendek tak ada, bila ada malam siang tak ada, dia tak boleh berhimpun tu. Begitulah maknanya berjalan ke Tuhan, dia telah berhimpun dengan mengikut akan nafsu. Sebab kena padamkan ambil unsur nafsu baru dia berjalan ke Tuhan. Ya, itu riadah tu dia kendaki, sebab dalam suluk semua dia pakai itu. Nafsu nak makan banyak, makan sikit. Nak tidur banyak, tidur sikit. Nak zikir sikit, zikir banyak. Dia lawan tu. Ya, baru dia terbuka. Sebab tu tak boleh kalau suluk empat terbuka hijab, kalau terbuka ni tak boleh. Sebab cermin, sifat dia menangkap. Bila kita cuci, dia tangkap je lah. Tu je cerita. Kalau kita tak cuci, duduk rumah tengok TV, biarlah gelap. Ya, dia tengok kita keling tu. Macam-macam. Baru terik zikir 1000 je, dah tengok cerita Indun. Yang ustaz dia tengok, habis terbakar oleh mentul. Allah Karim. Kalau satu wali besar dia kata, itu tengok TV itu kengsa iman. Satu Habib juga. Kalau tengok cerita Melayu, cerita apa itu kengsa iman. Ya. Tuan-tuan bagi tunjuk seorang ni jadi wali dengan sebab dia rajin istiqamah tengok TV ada. Dia ni makrifat terbuka tu, sebab dia tekun tengok TV, makrifat terbuka, makam dia naik. Ada? Mampu tak ada tu. Lagi gelap hati lagi ada. Allah. Habis tu. Maka jadilah makna musyahadah akan Allah Ta'ala dengan basirah tadi ya.
Itu dia apa disyuhudkan akan af'al. Mana dipadamkan af'al makhluk terpadam bila disyuhud akan af'al Tuhan. Dan bila nak syuhud dia mesti rasa apa? Kekuatan pancaran nur tu dikuat. Bila dikuat, bila ada istighal. Istighal tumpuan. Bila tumpu banyak dia akan datang istighal. Syughul qalbi, hati akan tumpu. Bila tumpu je dia akan dapat manis. Bila manis dia akan dapat lazat, dia akan dapat syauq. Bila syauq aja rufi'al hijab. Rafa'tul hijab. Oh dapat. Tu kaedah dia. Sebab lagi nak masuk suluk boleh zikir. Tuan-tuan boleh zikir kat rumah 70,000 boleh. Boleh zikir 70,000. Boleh zikir sengit sana. Tak ada lah bohong ni. Pergi suluk, pergi masuk dalam tu. Kan? Masuk dalam tu bawah tu. Tu beribu 1,000 dia berterik. Kan? Memang kaedah kita buat. Kalau nak syampan memang orang masuk tu macam nak raja. Dia tak ada boleh makan, tak ada basuh. Setiap dia tarik. Memang dia boleh. Sebab kita nak pergi pada al-istighal. Istighalu qalbi billah. Bila hati teristighal dengan Tuhan, dia akan diberi hadiah kemanisan, lazzatul zikr. Bila lazzatul zikr dia dapat, maka dia akan pergi kepada asyauq. Asyiqani wa asyiktuhu. Dia asyik ke aku asyik. Bila hamba tu asyik dengan Tuhan, Tuhan asyik. Apa Tuhan asyik? Mana Tuhan balas keasyikan dia. Ya, dengan madat dan sebagainya, Tuhan pum kat kalbi dia. Bila asyik dia berlaku daripada diri Tuhan, ketika itu berlakulah rafa'tul hijab, aku buka hijab. Bila dibuka hijab, sirtu mu'aliman, akulah guru, pum lah dunia dia beri ilham rabbani, macam-macam dia dapat. Habis tu ya. Itu makna istighal penting. Lepas tu bila baca warid kita tanya, tengok kata apa kau zikir? 20,000 kau tidur zikir. Ada ke dapat sikit? Saya warid saya mimpi, warid saya mimpi. Oh kau tidur lagi je. Patut warid kau mimpi je, kau boleh tidur. Macam-macam. Baru kita nak tengok zikir tu. Bila zikir dia banyak, kaedah dia kita lah. Man ahabba syai'an aksara zikru. Siapa kasih satu benda, mesti dia banyak ingat benda tu. Itu dalilnya. Habis. Ada akan pergi pada sampai terbuka aja, rapat tulis hijab. Hijab terbuka apa? Disyuhud akan af'al, akan asma, sifat dan sebagainya. Itu mengikut kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seumpama musyahadah itu apa? Muayyanah dan iyan. Kerana bukanlah makna kedua-dua itu lihat seorang akan Allah dengan mata, bukan melihat dengan basirah. Itu panggil muayyanah ni. Hanya digelarkan musyahadah akan Allah Ta'ala itu dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu dengan nama dia. Dipanggil muayyanah dan ayyan pada istilah orang sufi panggil ya. Zauq wujdan, ya syuhud, ayyan, itu semua bahasa dia. Mana pandangan dalaman itu. Yakni maksud dia zauq hati seorang akan Allah sebelum daripada dapatnya dengan matanya. Iaitu di akhirat dengan mata tu tuan ni. Wujuhun yauma idzin nazira ila rabbiha nazir. Tapi lihat tetap dengan bila kaifin walan hisara. Tak ada satu kaifiat yang sama dengan makhluk. Tetap dasar dia mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Cara mana terserah kepada Tuhan. Nikmat paling besar tu. Lepas tu bila dia terbuka dia Tuhan tanya nak lagi, dia kata tak nak. Sebab sebelum tu Tuhan bagi nikmat. Dia ingat tu paling besar seronok. Tuhan tunjuk yang lain dia nak lagi dan orang seronok itu Tuhan tunjuk lain dia nak lagi. Hari Tuhan janji jangan depan ni jangan minta, tak nak minta lagi Allah. Yang ni nak. Bila Tuhan tunjuk nak lagi. Lalu Tuhan buka aja dengan dia hijab pum habis. Ya bila dia melihat Maha Zat Allah Ta'ala disyuhud akan Zat Tuhan melihat dengan cara yang layak dan kebesaran dia. Tuhan tanya nak lagi tak nak lagi. Sebab tu nikmat paling sempurna ru'yah. Kalau sana ru'yah bil basar. Betul cara dia tuan. Tapi tetap dasar dia laisa kamitsli syai'. Kena ingat tu. Ada pun ru'yah di dunia ni bil basirah. Ya. Sebab tu yang paling besar tu ru'yah bila terbuka aja musyahadah dengan Tuhan. Atau dengan apa-apa panca inderanya akan apa-apa sesuatu daripada makhluk ini lagi. Ini dinamakan dia muayyanah dan iyan. Tu asal makna melihat lah ya. Maka kerana ada dan setengah daripada perkara ketuhanan itu, perkara zauq, ya, putuslah bersoal jawab daripada bila zauq aja tak boleh soal jawab pada hakikat. Benda rasa dia takkan boleh diwakilkan dengan tulisan, dengan pengolahan. Sedap, tonton cerita tulis sedap macam mana ni. Ya, mengisik air mata sedap, cakap pun kalau kita ibarat sedap sungguh sampai berkerut lagi, tak sama dengan makan di sini. Dia makan itulah rasa sedap tu. Ya, rasa. Bila rasa syarat kita ingat tu kena buang rasa dengan makhluk. Padam rasa dengan makhluk baru diizin rasa dengan Tuhan. As-sairu fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan tak akan berjalan melainkan dia fana.
Mana kita apa, buang yang lain terus, berhadap baru dibuka. Itu diperlukan pada istighal, banyak zikir, tak enjut dalam tu, ya. Habis. Kerana perkara zauq, rasa ni tiada terang ia melainkan dengan zauq. Man zak wa man lam yazuk lam yadri. Siapa rasa, dia rasalah. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Tu. Seperti kata ahlinya, man lam yazuk lam yadri. Ya, siapa yang tidak rasa, dia tidak tahu. Ya, dia nak tahu dengan rasa, maka dia kena proses dia maknanya, ya, iaitu membuang segala gangguan hijab untuk dapat rasa tadi. Pertama dia kena baikkan dia punya anggota. Kan? Anggota kalau tak sihat, demam, letak sedap pun dia tak rasa, kan? Begitu rohani, kalau dia demam, dia tak ada rasa dengan Tuhan. Demam apa? Maksiat, mungkar, lalai, itu semua demam. Ya, demam qalbi dengan sebab ghaflah. Maka tidak ulama sufi letakkan taraf orang lupa Tuhan ni taraf orang berjunub. Ya. Kaifa an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Kaifa an yadkhula hadratallah, macam mana kau nak masuk hadrat Allah Taala wa huwa lam yatatahhar, sedangkan dia belum bersuci min janabati ghafalati, daripada janabah ghafalah. Maknanya kelalaian ditasbihkan dengan ghaflah. Pada pihak mana tak boleh duduk. Dia tak ada duduk dalam masjid kadar tamakninah, masjid zahir ni apabila dia berjunub. Dan begitu masjid batin dia kata masjidul hadrah. Dia tak boleh duduk tentang qalbi dia apabila dia leka dan lain, sebab dia kena henyut lalu dengan zikir. Itu isyarat dia fi kulli lamhatin wana, tiap-tiap kelipan mata tiap nafas dengan dia. Ya. Dia sebut dia tak nafas habis dengan dia je. Yang selama ni kau dengan siapa? Yang selama ni kau dengan siapa? Sampai semayang pun kau bawa makhluk lagi, kurang hajau biadab dengan Tuhan. Hakimi salah li zikri, dia semayang untuk kau menghadap aku, ingat akan aku. Tapi buat cerita makhluk lagi, luar semayang tu dah cerita lah. Dalam semayang tempat Tuhan khas pun dia bawa masuk lagi cerita dunia ni. Tak kurang hajau nama, tak terpanjat pula. Ni jenis orang kalau dah lalai ni, dia seronok dengan lalai. Dia cerita nak bawa hadrat Tuhan, dia mula merisau. Nafsu tak setuju. Ya. Aulia pula kalau dia sedap dengan lalai, dia terlupa Tuhan, dia risau, kan. Ya, dia takut sikit dia lalai, dia denda nafsu dia. Ya, tu cerita seorang wali, kan, dia masuk kampung lama bertahun tak balik, tiba-tiba dia nampak rumah baru buat dan lorong rumah dia tu, tergerak hati dia berpesan, siapa punya rumah ni, berapa harga rumah dia, pup dia sedar balik, kan. Sebab dia asyik dengan Tuhan, dia sebelah sedar. Apa faedah aku tanya dia, kalau aku jadikan tasbih lagi baik ni. Sekarang nafsu kau tipu aku beberapa saat, jadi aku denda kau puasa setahun ni puasa. Kalau puasa 10 hari pun dia tahan ni. Dia kerja kata nafsu. Ya. Sebab nafsu kau duduk kat alilan pun sikit dia kerja cukup. Lepas tu dia terbuka, ya, jalan dengan Taala. Allah Karim. Dan satu lagi, maka jikalau dihabarkan akan mereka zauki, itu nasaya membawa ia kepada salah faham. Sebab benda yang tak boleh nak dicerita dengan ungkapan dan tulisan, kita nak buat takkan sampai, dan dia takkan sampai. Dia mesti rasa dulu. Tadi Ustaz Abdul Samad dia pergi dia ceramah, dia kata satu tempat tu ada satu jenis kopi tu, situ memang mahal kopi tu, kan. Jadi kawan tu minum, dia sit kali, sedap dia pun sedap. Aku macam nak muntah dia. Buat kopi tu pahit, dia tak pernah minum, dia tak kerti rasa. Kawan tu buat rasa, dia punya nikmat sedap. Kawan tu sedut sekali lupa. Kata nak luar ke balik, dia kata, kan. Dia tak biasa. Orang yang biasa lain, orang tak biasa rasa, dia tak dapat sedap dia, ya. Kesedapan tu masing-masing rasa. Allah akan mendengar apa lagi perkara zauq ketuhanan tu lagi tinggi, kan. Kerana ia sangat-sangat bersalahan bagi makhluk, ya, rukun besar tu mukhalafah ketuhanan kita, dan menyalahi adat, dan tak dapat hendak dibanding-bandingkan, dan tak sampai kepadanya segala panca indera, sama ada panca indera zahir atau panca indera batin yang lain daripada zauq hati itu sendiri. Sebab dia kata kena rasa, ilmu rasa dia dapat dengar rasa. Maka suluk kita bawa dia, kita ajar dia merasa, dia kalbi dia merasa sikit-sikit kelazatan dengan Allah Ta'ala, baru dia akan pergi berjalan sikit-sikit. Sebab dia panggil salik, ya, orang yang berjalan. Kemudian sebab itulah berkata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain, aku jaga daripada Rasulullah ni ada dua bekas, minal ilmi, ya,
wa amma ahaduhuma ya pabayyantuh wal akhar law bayyantuhu la quti'a minni hadzal khalqum. Rawahul Bukhari. Hei Wahabi ni wadi sahih. Kan tanya pula Wahabi kan, sahih tadi. Rawahul Bukhari dan aku hafaz aku, mana aku dapat ilmu daripada Nabi, aku jaga, aku ingat daripada salah dua wi'a, mana dua bekas, dua bejana daripada ilmu. Maka ada pun salah satu daripada dua ilmu tu boleh aku menerangkan dia, mana aku boleh huraikan dan boleh, tak ada masalah. Dan satu lagi, kalau aku menerangkan akan dia, nasai dipotong akan aku akan ini halkum. Maksud apa? Nasai orang kata aku kafir, nasai orang kat akan tenggukmu. Dan kata Ali Zainal Abidin, kata Zainul Abidin Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib, dia kata apa? Inni la'aktumu min ilmil jawahirahu kaila yara zajahlin payaftatina. Allah. Bahawasanya aku sungguhnya aku sembunyikan ilmu itu permata-permatanya, hakikat dia, supaya tidak dilihat akan dia oleh yang mempunyai jahil. Buat bracket ai Wahabi itu. Marah dia. Wahabi ni dia kenal ni. Wahabi tak kenal kan. Dia kenal jalan hakikat. Habis-habis dia buat hakikat bid'ah tu ya tahu dia. Wahabi ni kan kalau pergi dia tasbih kan, kita zikir Allah dia bid'ah. Habis dia dengar kan. Wirid tak ada bid'ah. Tu kerja dia. Dia bid'ahkan orang dalam satu dunia, dia seorang betul. Hadis Bukhari, Rawahul Bukhari, hadis sahih kan. Dia tak faham tu salah. Sian doa kan dia faham. Ini siapa? Yang kata ada Ali Zainul Abidin, tu perhiasan Abid, gelaran tu ni. Dia sembahyang sunat sehari 1000 kali. Sampai dia beri pangkat di Zainul Abidin, cicit Rasulullah SAW. Dia kata ilmu ni ilmu inni la aktubu min, sungguhnya aku tutup ilmu min ilmi di jawahirah, akan jawahir permata hakikat dia aku tutup. Kaila yarazu jahlin, supaya tidak dilihat oleh orang yang tak faham, jahil, payaftatina, maka jadi fitnah. Dia kata ilmu apa sesat ni, dan dia tak faham. Itu masalah dia. Sebab aku tutup, boleh buka soal. Kalau martabat 7 lagi lah. Dia tulis di awal kitab, nahnu qaumun tahrumu mutala'atu kutubina. Kami kaum yang haram mutala'ah kitab kami. Jangan pegang kitab ni. Kalau tak ada ahli, jangan pegang. Memang dia tak faham. Kalau ada nokta, ladu tu macam-macam. Itu isyarat. Baca isyarat. Kalau tak faham, bisa apa ahli dia. Itu maknanya. Artinya aku fahaman tadi, bahawasanya aku sungguhnya aku sembunyikan daripada ilmu itu, aku akan permata-permatanya, supaya apa? Tidak dilihat akan demikian tu oleh orang yang mempunyai jahil. Maka sebab itu buat fitnah ia akan kami. Akhirnya dia kata sesat, padahal dia tak faham. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ya rubba jauharin ilmi law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wasana. Lagi dahsyat kan. Walastahalla rijalul muslimun adami yarawna akbaha ma ya'tunahu hasanah. Dia kata, hai banyaklah permata ilmu, jikalau aku terangkan dengan dia nasihat, dia kata orang bagiku mula engkau ini daripada mereka yang menyembah berhala. Dia kata engkau menyembah berhala. Sebab apa? Dia tak faham. Dia tak faham. Patutnya kalam-kalam yang sumbam ini serah pada ahli. Kata naik ke Quran. Quran kata fasalu ahlaz zikri. Pergi tanya orang yang pakar dalam bidang tu. Kalau tasawuf tanya muhakikin. Kau nak jahit baju, kau suruh pergi bawa baju kau ada kedai pomen motor. Maut. Pomen kata apa? Jahit baju. Potongan apa dia tanya? Nak buat baju apa? Baju gamis. Dia pun tunjuk kau nampak spana ni. Dia kotori baju kau dengan spana pun kau tahu. Mana pergilah kedai baju. Maksud nak faham jalan fiqh, tanya fuqaha. Tafsir, tanya mufassirin. Hadis, tanya muhadisin. Kalau sufi, tanya muhakikin. Barulah kena tempat dia kan. Ini semua. Ni ada ke lebay dalam Malaysia ni, dia seorang, semua dia tahu kan. Ujung negeri semua dia tahu. Wah, semua ni ada bahas kan. Cukuplah jahil seorang apabila ditanya semua soalan dia jawab. Cukup dia jahil. Imam Malik orang tanya dekat satu kata soalan, dia jawab tak 60 soalan tak sampai 10 soalan jawab. Dia jawab tak habis maknanya. Dia tengok orang gelisah, sedangkan dia mujtahid mutlak kan. Dia kata kau pergi naik atas bukit tinggi tu, dan kau jerit kuat-kuat, Imam Malik jahil. Sebab ilmu tu 3, al-ilmu salas.
Al-Quran wa sunnah wa kalimatul la adri. Ya, Quran, sunnah dan kalimah wallahu alam. Itu senang. Kalau tanya kita tak apa, wallahu alam, insya-Allah. Nanti saya semak balik saya beritahu. Itu orang yang amanah dengan ilmu. Tapi kalau kena dalam dia nafsu, kalau cakap tak tahu kan orang ramai malu kan. Malu cakap nafsu, dia bentam tu. Saya rasa gini dah, banyak ketupat dia nak rasa-rasa. Gangat ni kuih kan nak rasa. Tak tahu cakap tak tahu. Ya, itu senang tu amanah. Tapi nak keluar dari mulut tu nafsu syaitan kata, kau yang malu jatuhlah standard kau kan. Tu habislah. Babas dia. Artinya hai banyaklah permata, mana ilmu hakikat ni. Jikalau aku menerangkan dia nasai, dia kata orang bagiku bermula engkau itu daripada mereka yang menyembah akan berhala. Dan nasai menghalal beberapa laki-laki yang Islam, mereka itu akan darah engkau. Halal darah ni gitu kan. Ni halal darah ni wabi banyak ni kan. Ujung halal darah. Ya, mereka itu akan sekeji-keji barang yang mendatang, mereka itu akan dia ya akan yang elok ya. Allah cantik kalam dia. Melihat ia barang yang elok tu sebagai barang keji, sebab apa? Dia tak faham tu punca ni. Lasta'ala rijalun nabi yarawna akbahamah ya'tunahu hasanah. Yang betul dia bawa tu bawa ilmu yang tinggi, yang hebat, tapi orang yang tak faham dah difitnah. Itu sajalah ya. Habis satu. Dan yang ketiganya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Fa inna khairal anbiya. Alhamdulillah. Ini buat makan semua bawah ni. Dan pada kita ada tahlil dari kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat semua dan orang yang buat jamuan yang terlibat dengan niat mereka lah untuk keluarga mereka buat. Wallah.